Saya Zazul Akmal binti Zainal, berusia 47 tahun dan menetap di Ketereh, Kelantan. Okey, pengalaman saya bersekolah. Semasa saya bersekolah rendah, saya menetap di Kelantan bersama nenek. Sekolah rendah saya ialah sekolah kebangsaan Tok Uban, Pasir Mas, Kelantan. Okey, semasa saya remaja, saya telah berpindah ke Kuala Lumpur. Bersama ibu bapa saya, tinggal bersama ibu bapa saya dan bersekolah di sekolah menengah Puteri Ampang. Okey, lalu berpindah ke sekolah menengah Jalan Samping. Pengalaman bersekolah di era 80-an. Tidak banyak beza lah dengan zaman sekarang. Peraturannya pun sama sahaja, seperti macam etika pemakaian semasa etika pemakaian haruslah tidak ketat, macam tu jugalah, labuh dan sebagainya. Tetapi jika dilihat dari segi pembelajaran untuk ke sekolah pada era 80-an, kami hanya bawa RM RM1 ke RM5 pun sudah memadai. Okey, perhimpunan sekolah pada era 80-an juga sikit berbeza lah dengan zaman sekarang. Iaitu kalau kita boleh lihat, anak-anak zaman sekarang dibenarkan untuk duduk sewaktu perhimpunan yang lama lah. Tetapi pada zaman saya, semua murid harus berdiri sehingga perhimpunan tamat. Okey, untuk peperiksaan di peringkat sekolah pada era 80-an ini juga sedikit macam ada berbeza lah dengan sekolah zaman sekarang. Di peringkat UPSR dipanggil penilaian darjah 5. Peringkat PT3 dipanggil SRP, iaitu sijil rendah pelajaran, dan di peringkat SPM tetap dipanggil SPM, iaitu sijil pelajaran Malaysia. Okey, masa saya bersekolah, kami mencari bahan maklumat berkaitan pembelajaran dengan pergi ke perpustakaan sekolah dan menggunakan bahan bacaan seperti buku dan surat khabar yang terdapat di sana. Komputer juga disediakan di makmal komputer untuk mencari bahan atau maklumat secara maya, tetapi jarang digunakan. Okey, pada zaman ni juga, 80-an ni juga, sekolah-sekolah di Malaysia sudah lama terbuka kepada semua masyarakat. Okey, guru-guru dan murid-murid adalah dari masyarakat orang India, Cina, tetapi rata-rata adalah Melayu, berbilang bangsa lah. Okey, sewaktu masa mata pelajaran pendidikan Islam, murid-murid bukan Islam akan ke kelas moral. Okey, alat bantu mengajar yang digunakan pada zaman persekolahan saya, cikgu-cikgu menggunakan papan hitam dan kapur sebagai medium menulis untuk mengajar murid. Kami juga dibekalkan buku teks yang berwarna dan buku tulis seperti sekolah pada zaman sekarang ni lah. Cuma kami tidak diberikan buku aktiviti bagi setiap mata pelajaran seperti murid zaman sekarang. Mata pelajaran pada zaman 80-an, di peringkat sekolah rendah terdapat 10 subjek, tetapi di penilaian di darjah 5 hanya subjek teras sahaja yang diambil. Mata pelajaran di sekolah menengah pula jumlah ada 9 subjek sewaktu SRP, dan yang saya ambil sewaktu SPM 8 subjek. Okey, sekian, terima kasih. Ceritakan pengalaman semasa sekolah dahulu. Pengalaman masa sekolah dulu, ibu sekolah dekat sekolah rendah Kedakan Timur.
tu sekolah menengah dekat sekolah Felda Kang Tibu juga. Lepas tu ibu sekolah rendah, kadang-kadang balik atuk ambil, kadang balik jalan kaki. Jauh tu daripada Kang Timur pergi Felda dulu dengar. Ni dulu kan susah Felda. Dah. Dah. Yang kedua, peperiksaan orang zaman dulu macam mana? Contoh, zaman dulu tak guna istilah UPSR, tapi ada nama sendiri. Lepas tu PMR, SPM dan sebagainya. Kalau ada nama exam lain. Masa zaman ibu dah start dah UPSR. Sekolah rendah UPSR, sekolah menengah PT3. Nama dia PT3. Lepas tu sekolah tingkatan 5 SPM. Tu je lah. Soalan yang ketiga, sumber yang digunakan untuk belajar macam buku teks atau ada guna sumber lain yang cikgu bagi masa zaman dulu? Masa zaman ibu dulu, kalau sekolah rendah, biasalah pakai buku teks, buat latihan, pakai buku kerja. Dulu tak ada telefon. Kalau buku rujukan, kena pergi bandar lah beli. Salam sejahtera. Alam persekolahan saya bermula di sebuah sekolah vernacular, sekolah Tamil, di mana bahasa pengantarnya adalah bahasa Tamil. Saya belajar dari darjah 1 hingga darjah 6 selama 6 tahun di sekolah itu. Dan masa tu ada 2 sesi, iaitu sesi pagi dan sesi petang. Kemudian saya sambung belajar di sekolah menengah selama 7 tahun, iaitu dari tingkatan 1 hinggalah tingkatan 6. Sekolah itu ada 2 sesi juga, pagi dan petang. Sumber pembelajaran yang paling kerap digunakan oleh guru-guru zaman kami adalah buku teks. Buku teks KBSR ataupun buku teks KBSM boleh dikatakan sumber ataupun bahan utama yang diguna pakai oleh guru-guru kami. KBSR adalah kurikulum bersepadu sekolah rendah, digunakan untuk sekolah rendah, dan KBSM adalah kurikulum bersepadu sekolah menengah, iaitu untuk kurikulum sekolah menengah. Selain buku teks, guru-guru kami juga menggunakan sumber pembelajaran seperti modul, buku latihan dan buku rujukan. Ekonomi, perdagangan, bahasa Tamil dan kesusasteraan bahasa Tamil. Semuanya adalah 12 subjek. Dan seterusnya, semasa tingkatan 6, saya mengambil dan membelajar 5 subjek, iaitu bahasa Melayu, bahasa Tamil, ekonomi, sejarah dan pengajian am. Berkaitan dengan peperiksaan, zaman sekolah kami dulu terdapat 4 peperiksaan awam, iaitu UPSR, PMR, SPM dan STPM. UPSR adalah ujian penilaian sekolah rendah, iaitu untuk murid tahun 6. Keputusan UPSR ini akan menentukan sama ada murid tersebut memasuki sekolah menengah untuk kelas tingkatan 1 ataupun REMOP. REMOP adalah program rancangan integrasi murid untuk perpaduan. Kemudian PMR, penilaian menengah rendah. Peperiksaan ini untuk pelajar tingkatan 3. Keputusan PMR ini akan menentukan sama ada pelajar tersebut memasuki aliran sains ataupun aliran sastra. Seterusnya SPM, Sijil Pelajaran Malaysia, untuk pelajar tingkatan 5. Kemudian STPM, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia, iaitu peperiksaan untuk tingkatan 6.
Kedua-dua peperiksaan SPM dan STPM ni sangat penting dan ia akan menentukan untuk pelajar tersebut melanjutkan pelajaran di IPTA ataupun di IPTS. Sekolah kami dulu, setiap kelas memang ada pelajar perempuan dan pelajar lelaki. Boleh dikatakan jarang dan tidak pernah ada kelas penuh dengan satu jantina. Contohnya, satu kelas tu penuh dengan pelajar perempuan ataupun pelajar lelaki. Tanggungjawab dan peranan guru kelas tu memang akan memastikan setiap kelas tu ada pelajar perempuan dan pelajar lelaki. Dari segi kaum pula, setiap kelas memang ada pelajar Melayu, pelajar Cina dan pelajar India. Seterusnya, pembelajaran pula akan dijalankan di dalam kelas dan juga di luar kelas. Contohnya di dewan, di foyer, di padang, di bengkel dan di kantin. Alat pembelajaran yang disediakan oleh guru-guru zaman kami adalah modul latihan. Setiap subjek mesti ada satu modul di mana murid perlu jawab sama ada di rumah ataupun di sekolah. Dan guru akan memberi satu tempoh masa untuk kami menjawab modul tersebut. Selain modul, guru juga menggunakan kad imbasan, lembaran kerja, buku cerita, kamus bergambar. Selain itu, alat mainan seperti dam ular, puzzle dan juga rakaman muzik. Semua alat pembelajaran ini memang menarik perhatian kami untuk minat terhadap sesuatu subjek tersebut.